Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton video saya. Kenalkan, saya Nazmi Ismail. Jadi untuk video ni saya nak terangkan kepada anda tentang glycol dehydration system. Okey, so yang anda tengok ni adalah proses flow diagram untuk glycol dehydration system. Okey. So firstly, apa yang kita tahu, natural gas yang keluar daripada telaga minyak ataupun well tu, dia ada macam-macam impurities. Jadi antara impurities yang perlu kita buang daripada wet natural gas tu adalah water content lah ataupun wap air. Sebab apa? Sebab water content yang masih terdapat dekat dalam wet natural gas ni, dia boleh menyebabkan corrosion dengan formation hydrate dekat sistem piping ataupun pipeline. So corrosion kita tahu dia boleh menyebabkan kerosakan mekanikal pada sistem piping, manakala formation hydrate pula boleh menyebabkan pipe tu tersumbat. So proses tu jadi tak efektif lah. Okay. Jadi that's why kita perlukan glycol dehydration system untuk remove water content daripada wet natural gas tersebut. Okay, kita start daripada sini, belah kiri bawah ni. So wet gas inlet, okay, dia masuk ke dalam contactor tower melalui bahagian bawah. Dekat sini dia ada inlet scrubber lah, di mana kat atas ni dia ada mist extractor. So wet gas tu dia migrate ke atas, gerak ke atas. Lalu mist extractor ni, so mist extractor ni fungsi dia adalah remove, dia singkirkan saki-baki cecair hidrokarbon, air dan seumpamanya daripada wet gas tu. So cecair ataupun liquid tu turun ke bawah lah, dia keluar kat sini ataupun sini. Ni to drain, yang ni free liquid lah. Dekat sini dia ada instrumentation, LC dengan LCV. LC adalah level controller, maksudnya dia akan detect paras cecair dekat inlet scrubber ni. Kalau melebihi set point, dia akan hantar pneumatic signal. Ni pneumatic signal kepada level control valve untuk buka dan mengalirkan cecair tersebut keluar daripada contactor tower. Okey. Kemudian wet gas tu terus naik ke atas melalui ni kita panggil bubble cap tray lah. Bubble cap tray. Okey, naik ke atas. Okey, glycol pula dia masuk melalui bahagian atas contactor tower kat sini kan. Okey, dia akan turun ke bawah lah. Glycol turun ke bawah, wet gas naik ke atas. Jadi kat sini dia akan berlaku mass transfer lah antara glycol ataupun triethylene glycol ataupun TEG dengan wet natural gas. So fungsi glycol adalah dia akan absorb, dia akan serap water content ataupun water vapor daripada wet natural gas tersebut. Jadi kat sini anda tengok dia ada macam tray ataupun packing. So fungsi tray ataupun packing ni adalah untuk melengahkan masa kontak antara glycol dengan wet natural gas supaya dapat meningkatkan lagi penyerapan air oleh glycol daripada wet natural gas. So that wet natural gas tersebut dia akan lalu dekat mist extractor lagi sekali untuk kita remove saki-baki cecair yang masih ada dekat wet gas tu, dan dia akan keluar sebagai dry gas. So dry gas ni dia akan pergi ke another facility lah, seperti kompresor, kemudian pergi ke export, dihantar kepada user, ataupun dry gas ni juga digunakan untuk gas injection, untuk menaikkan tekanan reservoir supaya dapat tingkatkan lagi penghasilan minyak dan gas lah dekat production well. Okey. Kemudian yang lean glycol ni, bila dia dah serap air daripada wet natural gas tu, dia akan jadi rich glycol. Apakah itu lean glycol? Lean glycol adalah concentrated glycol. Maksudnya glycol tu concentration dia adalah 99%. Maksudnya dia pekat. Manakala rich glycol, bila dia dah serap air, dia jadi rich glycol, maksudnya dia dilute lah, dia cair sebab dia dah serap air. Jadi rich glycol ni dia perlu dikitar semula, recycle. Okey. Jadi rich glycol turun kat bawah ni. Okey, dia dah serap air kan. Kemudian kat sini dia ada LC, level controller. So fungsi level controller adalah dia akan detect paras glycol, rich glycol kat bawah ni. So kalau melebihi set point, LCV ni, level control valve akan buka, mengalirkan keluar lah.
Rich glycol akan mengalir keluar, pergi ke, kat sini dia ada heat exchanger. Kat sini kita abaikanlah sebab dia optional. Okay, saya tak sentuh yang ni. Dia terus mengalir ke heat exchanger kat sini. So tekanan suhu dia dinaikkan. Suhu dia dinaikkan sebab apa? Sebab dekat sini, dekat heat exchanger ni, okay, ni sini vapor outlet ni dia keluar lah. Vapor tu naik, dia keluar kat sini. So rich glycol tu dia lalu kat sini. So maksudnya dia akan dipanaskan, dia akan serap haba daripada vapor yang naik tu, dia akan menjadi lebih panas. Kemudian rich glycol ni terus mengalir pergi ke heat exchanger kat sini. Okay, so dekat heat exchanger ni dia berlaku pertukaran haba antara rich glycol dengan lean glycol. So lean glycol datang daripada search tank ni, turun pergi sini. Ya, rich glycol lalu kat sini lah tadi kan. So dia akan berlaku pertukaran haba, di mana rich glycol tu menyerap haba daripada lean glycol tu. So rich glycol dia menjadi lebih panas. Dan kemudian rich glycol tu terus mengalir masuk dalam skimmer ataupun kita panggil flash tank. So kat dalam skimmer ni tekanan rendah kan. So suhu tinggi, tekanan rendah menyebabkan gas hidrokarbon yang masih ada dekat dalam glycol tu dia flash up. Dia akan pergi ke atas bahagian skimmer dan keluar kat sini lah gas. Dan seterusnya gas ni pergi ke flare lah untuk dibakar kan. Okay, kat sini anda tengok dia ada LC. So ni LC ni fungsi dia untuk mengawal, kontrol paras glycol kat sini. So kalau glycol tu melebihi paras yang ditetapkan, dia akan dilepaskan keluar oleh LCV, level control wah kat sini. Kat depan ni dia ada LC, lagi satu LC. Fungsi LC ni pula dia kawal paras minyak ataupun paras kondensat, hydrocarbon condensate. Kalau melebihi paras yang ditetapkan, so LCV dia akan lepaskan hydrocarbon condensate tu keluar lah. Okay, boleh faham So glycol dia keluar kat sini. Okay, kemudian masuk ke salt filter. So fungsi salt filter ni adalah untuk menapis, menyingkirkan solid particle yang ada kat dalam rich glycol tu. Dah selesai filter solid particle tu kan. Rich glycol terus mengalir pergi ke charcoal filter. Ni optional lah charcoal filter ni. So fungsi charcoal filter ataupun carbon filter ni adalah untuk menapis, mendapan volatile organic compound yang masih ada dekat dalam rich glycol tu. Okay, kemudian rich glycol tu terus flow pergi ke another heat exchanger. Kat sini lagi sekali rich glycol tu berlaku pertukaran haba dengan lean glycol yang lalu kat sini. So rich glycol tu serap haba daripada lean glycol yang panas tu. So rich glycol tu jadi lebih panas lah. Dan rich glycol tu terus mengalir sampai ke reflux column kat sini. Kat sini reflux column. Okay, so dekat reflux column ni kan rich glycol tu dipanaskan kat heat exchanger ni kan. Maksudnya akan ada water vapor lah yang akan keluar daripada rich glycol tu. So kat sini water vapor naik ke atas dan glycol turun ke bawah. Maksudnya kepekatan glycol tu naik lah. Dia akan naik. Okay, so glycol turun ke bawah, masuk ke dalam reboiler. So fungsi reboiler adalah memanaskan rich glycol tersebut. Maksudnya bila rich glycol dipanaskan, akan keluarlah lagi water vapor. So water vapor akan terus keluar daripada rich glycol yang masuk kat sini. Water vapor tu naik ke atas dan glycol tu dipanaskan kat sini lah. So dipanaskan kat sini, anda tengok dia macam ada empangan ataupun wheel lah, wheel. So rich glycol tu kita dah panaskan dia, water vapor dah keluar, water content dah keluar. So kepekatan dia naik lah. Sekitar naik 98% ataupun 99% lah kan. So lean glycol dia akan melipasi wheel ni masuk ke dalam search tank. So fungsi search tank ni just untuk melengahkan lah, untuk hold, untuk simpan buat sementara lean glycol yang panas tu. So lean glycol tu turun keluar daripada search tank tu ke sini. Okay, kembali ke masuk kat heat exchanger ni, di mana berlaku pertukaran haba dengan rich glycol. Rich glycol kat sini, lean glycol kat sini. So dia lepaskan haba kepada rich glycol. So maksudnya lean glycol jadi lebih sejuk. Kat depan dia ada lagi,
heat exchanger. So dia akan jadi lebih sejuk sebab dia lepaskan haba kepada rich glycol, dan seterusnya lean glycol yang sejuk ni pergi ke pump. Ni glycol circulation pump. So ni centrifugal pump. Okay, fungsi centrifugal pump adalah untuk mengepam glycol ni naik ke atas lah. So tekanan lean glycol tu dia akan menaik, meningkat. Okay, pergi kat sini pula. Kat sini ada lagi satu heat exchanger, iaitu gas glycol heat exchanger. Berlaku pertukaran haba antara lean glycol dengan dry gas. So dry gas yang lalu kat sini dia akan serap haba daripada lean glycol tersebut. Maksudnya lean glycol tu jadi lebih sejuk lah, dan terus mengalir masuk melalui bahagian atas contactor tower lah. Okay. Maksudnya lean glycol yang masuk dekat atas contactor tower ni dia lebih sejuk, lebih pekat lah, pekat, concentrated about 99% concentration of triethylene glycol and 1% concentration of water. Dan dia akan ulang balik step yang sama lah, iaitu triethylene glycol turun ke bawah, okay, dan wet natural gas naik ke atas dan berlaku mass transfer lah. Okay, di mana air dalam wet natural gas tu disedut ataupun diserap oleh triethylene glycol yang turun ke bawah. Okay, so alright, so hopefully anda faham lah sedikit penerangan daripada saya berkenaan glycol dehydration system yang berfungsi untuk absorb ataupun remove water content daripada natural gas supaya dia keluar sebagai dry natural gas. Okay, kesimpulannya, glycol dehydration system ni dia ada dua bahagian lah, iaitu yang ni contacting system di mana berlaku gas dehydration. Dekat belah kanan ni adalah regeneration system di mana kita recycle balik rich glycol tu jadi lean glycol supaya dapat digunakan kembali lah. Okey, sekian daripada saya, Nazmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.